Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak kongsikan tentang jenis-jenis bakteria di dalam perut. Bagaimana memilih bakteria yang baik untuk perut kita dan bagaimana nak tahu kesan sesuatu bakteria pada tubuh badan dan juga perut kita. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe dan jangan lupa follow untuk mendapat update. Untuk pengetahuan korang, kita ada beribu-ribu bakteria yang hidup dalam usus kita. Tapi kita ada bakteria baik dan juga bakteria jahat. So untuk kita yang ada sakit ni, sebenarnya kita terlebih bakteria jahat berbanding bakteria baik. Orang panggil gut flora. Jika kita ada masalah anxiety, kita juga mungkin kekurangan bakteria Lactobacillus dan juga Bacteroideum. Susahnya nak sebut nama bakteria ni kan, lagi glamour daripada nama kita. Kedua bakteria ni membantu penghasilan serotonin, GABA dan sebagainya supaya kita lebih ceria, gembira dan dapat berfikir dan menjaga emosi dengan baik. Selain daripada dua bakteria tadi, kita juga mempunyai bakteria-bakteria lain yang mempunyai manfaat yang berlainan pada tubuh. Bakteria membantu neurotransmitter, iaitu menghantar ataupun komunikasi antara perut dan mental. Bakteria juga membantu menghasilkan serotonin yang mana 90% dihasilkan di perut kita berbanding pada mental kita. Sebab tu jika kita ada anxiety, kita juga kena jaga kesihatan perut, sebab perut menghasilkan hormon kegembiraan dan ceria lebih banyak berbanding otak kita. Selain itu, bakteria baik juga support kita punya immunity, membantu kesihatan, melawan jangkitan, membantu digestion, bantu kesihatan penghadaman perut, dan bakteria juga menghasilkan lactic acid, membalancekan lactic acid dalam perut kita supaya kurang risiko untuk mendapat GERD dan juga mendapat masalah penghadaman makanan. Bakteria juga membina mucus pada dinding-dinding usus kita dan perut kita untuk membantu penghadaman yang lancar, mengelakkan kecederaan perut seperti IBS, dan kebanyakan bakteria menghasilkan histamin. Contoh macam kita tengok makanan yang dah peram, kita boleh nampak ada gas, contoh apple cider. Gas ataupun bau yang tidak menyenangkan, itu adalah histamin yang dihasilkan oleh bakteria ni. Jadi jika kita nak memperbaiki masalah perut kita yang kebanyakannya mempunyai radang ataupun overaktif menghasilkan histamin, kita kena ambil bakteria yang kurang histamin. Kebanyakan bakteria mempunyai histamin, jadi bila kita makan, dia boleh menyebabkan histamin berlebihan dalam badan. Itu juga termasuk bakteria jahat yang sedia ada dalam perut kita jika kita ada overgrow bakteria yang menyebabkan histamin berlebihan. So, pemilihan bakteria baik ataupun probiotik sangat penting untuk keberkesanan dan memulihkan keadaan perut serta mental kita. Bakteria-bakteria ni semua boleh musnah daripada corak kehidupan kita. Contoh daripada pemakanan, jenis makanan yang kita makan seperti GMO food dan juga artificial sugar, pemanis tiruan. GMO food ni adalah makanan-makanan yang diubah secara genetik, dan juga sesetengah GMO food ataupun kebanyakan sebenarnya mempunyai antibiotik sewaktu penternakan ataupun pertumbuhan, yang mana antibiotik tu kita akan dapat dan memusnahkan bakteria dalam badan kita. Selain daripada itu, jika kita sering mengamalkan antibiotik, ia juga memusnahkan bakteria baik dalam perut kita dan menyebabkan masalah penghadaman dan kelemahan untuk perut menghasilkan hormon serotonin tadi. Paling bagus adalah Lactobacillus. Lactobacillus tadi juga membantu masalah mental dan juga kesihatan. Tapi ada banyak keluarga ataupun spesies Lactobacillus. So untuk kita tahu Lactobacillus mana yang perlu kita ambil, saya akan kongsikan dalam video ini. Bakteria yang paling popular adalah bakteria Lactobacillus acidophilus, bergulung lidah nak sebutkan. Okay, bakteria ni sangat popular sebab dia ada dalam yogurt, dan dia juga adalah bakteria yang murah, senang didapati, ada di dalam yogurt, dan bakteria ni adalah bakteria yang paling cepat membiak. Dia masuk dalam perut, dia terus membiak, senang nak kolon. Kekurangan bakteria Lactobacillus acidophilus ni adalah dia terlalu cepat membiak sehingga monopoli kawasan. Maksudnya bakteria lain tak dapat duduk, dan Lactobacillus acidophilus ni murah dan senang didapati, dan dia mempunyai kajian, cuma kajian yang dia ada adalah kajian yang lama.
Probiotik yang saya makan adalah Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus rhamnosus ni adalah bakteria yang paling banyak kajian dan paling bagus dan juga antara probiotik yang mahal. Okay, Lactobacillus ni mempunyai kajian hampir 1000 kajian dengan 30 tahun research dan research yang terbaru. Ini adalah bakteria yang paling bagus sebab dia boleh colonize ataupun menjelajah duduk di dalam perut kita dan juga boleh selamat dengan asid perut. Kiranya kalau kita makan dalam perut kita, perut berasid, dia boleh sampai kepada usus kita tanpa musnah. Lactobacillus rhamnosus juga mempunyai manfaat untuk membantu imuniti selain membantu digestion, juga kita punya kesihatan mental. So, bila kita ada bakteria yang baik dalam perut kita, dia akan mengambil tempat bakteria-bakteria jahat ni. Maksudnya dia peranglah, halaulah bakteria jahat ni, dan dia akan ambil tempat dan mengelakkan bakteria jahat duduk dalam perut kita sebab tempat tu dah occupied dengan bakteria baik. Cuma kalau kita ada bakteria jahat, kita perlu keluarkan dulu ataupun musnahkan dulu bakteria jahat sebelum kita konsisten mengambil bakteria baik untuk mengelakkan kembung dan sebagainya bakteria yang boleh selamat daripada antibiotik. Contoh, kalau kita ada makan antibiotik, dalam pengambilan antibiotik, Lactobacillus pun kita makan, Lactobacillus ni boleh selamat dan survive tanpa musnah dengan antibiotik. Cuba korang amalkan probiotik ni untuk jangka masa yang tertentu dan tengok keadaan emosi dan kesihatan perut juga good. Kalau ia bertambah baik, bermaksud mungkin korang kekurangan Lactobacillus rhamnosus ni di dalam usus korang. Jadi kena mengamalkan dia jangka masa yang panjang. Sebenarnya bila kita mengamalkan antibiotik, dalam masa 1 minggu, pengambilan antibiotik boleh membunuh 2 tahun bakteria yang kita dah bina dalam usus kita. So kalau korang nak start amalkan probiotik, mungkin mengambil masa, bukan kesan dalam 1 malam sahaja. So kena sabar. Kalau korang nak amalkan probiotik atau nak cari probiotik yang sesuai, cari probiotik yang mempunyai Lactobacillus rhamnosus dalam kuantiti yang banyak. Jangan lupa kongsikan video ini kalau korang rasa bermanfaat untuk membantu kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum. Thank you.